Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian penghargaan buat pengacara, Barisan Pena Hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik waktunya, tetamu-tetamu kehormat yang berkarisma, warga pendidik, dan seterusnya rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pembukaan perpaduan menerusi rukun negara, begitu murninya tajuk pidato yang akan kami persembahkan di batasan banyak ini. Sungguh masyhur pahlawan berlima, Nur Bumi Melaka menabur jasa. Rukun negara tonggak utama menyentuhkan rakyat pelbagai bangsa. Hadirin yang dihormati sekalian, Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal di mata dunia dengan rakyat majmuknya. Rakyat Malaysia yang berbilang bangsa yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan orang asli. Menurut sejarah, kepelbagaian kaum di negara kita adalah kesan daripada penghijrahan kaum Cina dan India ke tanah Melayu. Namun begitu, pelaksanaan dasar pecah dan perintah kerajaan kolonial British telah menyebabkan wujudnya pemisah antara kaum tersebut. Rata-rata orang Melayu tinggal di kampung dan bekerja sebagai petani dan nelayan. Orang Cina tinggal di bandar dan menjalankan aktiviti perniagaan dan perlombongan. Manakala orang India tinggal di ladang dan bekerja sebagai buruh. Kesannya, komunikasi antara kaum terbatas dan lahirlah sifat prasangka dan curiga. Hadirin sekalian, peristiwa 13 Mei adalah kemuncak kepada konflik antara kaum. Peristiwa rusuhan kaum ini telah menjadi lambang kepada rapuhnya perpaduan kaum di Malaysia. Ramai kehilangan nyawa dan tercedera serta kemusnahan harta benda sehingga Malaysia diisytiharkan darurat dan hampir lumpuh ketika itu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Para pemimpin pelbagai kaum telah duduk berbincang untuk mencari formula bagi menstabilkan negara yang tercinta. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Maka terhasillah rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkannya oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970, masa negara kita menyambut hari kemerdekaannya ke-13. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum hadirin tertanya-tanya, izinkan saya untuk menjelaskan definisi rukun negara. Apa itu rukun negara? Rukun negara ialah sebuah ideologi yang digubal oleh pihak kerajaan bagi membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rukun ialah dasar, tiang, asas atau sendi. Manakala negara pula bermaksud masyarakat yang menduduki kawasan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. Dapat disimpulkan bahawa rukun negara ialah asas kepada sesebuah negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetaraan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah rukun negara yang saban minggu kita lafazkan dalam perhimpunan rasmi sekolah. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2022 dianggarkan seramai 32.7 juta orang. Dengan jumlah begitu besar, bukan mudah untuk kita menyatukan rakyat yang berbilang kaum. Ditambah pula, setiap kaum mempunyai cara hidup yang berbeza dari segi agama, kepercayaan, adat resam, bahasa, makanan dan sebagainya. Sehubungan itu, rukun negara adalah antara langkah yang terbaik untuk menjadi pegangan oleh seluruh rakyat Malaysia bagi mengukuhkan perpaduan. Namun, persoalannya bagaimana perpaduan kaum dapat dibentuk menerusi rukun negara? Hadirin yang dihormati sekalian, perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia ini dapat dipupuk dengan terlaksananya 5 prinsip rukun negara. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip bertunjukkan agama ini menjadikan agama sebagai alat berkesan. Seluruh rakyat boleh disatukan kerana semua agama sentiasa menyeru penganutnya melakukan kebaikan, termasuklah dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip kedua ialah kesetaraan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat, kita perlu taat serta kepada pemerintah dan negara. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Rakyat yang cinta akan negara akan berusaha untuk memajukan negara dan sanggup berkorban demi tanah air yang tercinta. Kejadian memasang jalur gemilang secara terbalik dan perbuatan menghinanya di Pertuan Agong juga dapat dielak kepada masa hadapan. Seterusnya, prinsip rukun negara yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Malaysia merupakan sumber perundangan tertinggi negara. Ia bertujuan untuk melindungi hak dan keistimewaan seluruh rakyat Malaysia. Perkara yang menyentuh hak kaum bumi putera mesti dielakkan bagi mengekalkan keharmonian negara. Prinsip keempat ialah kedaulatan undang-undang. Bagi penjaga keselamatan dan keharmonian negara, semua rakyat Malaysia terikat dengan undang-undang dan wajib mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Prinsip kelima iaitu kesepadan dan kesusilaan yang merupakan prinsip terakhir dalam rukun negara yang menekankan sikap dalam membuat baik kepada rakyat. Rakyat yang menjaga perbuatan maupun tutur kata dapat mengekalkan keharmonian di negara ini. Hadirin sekalian, berdasarkan hujah-hujah tadi, jelas menunjukkan bahawa rukun negara sangat penting dalam mengekalkan perpaduan di Malaysia. Oleh itu, kita wajib menghayati dan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan harian kerana dia merupakan tonggak utama perpaduan kita. Bersatu teguh, cerai roboh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.